Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini isu yang paling panas dipetik daripada Malaysia kini. SPRM siasat dakwaan rasuah dalam kempen keluarga Malaysia. Ini betul-betul panas dan pastinya akan membuka mata telinga anda untuk lebih sensitif dalam isu ini. Diberitakan SPRM telah memulakan siasatan terhadap dakwaan rasuah yang dikaitkan dengan bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Yang ini belum pernah kita dengar, yaitu kononnya Ismail Sabri Yaakob disiasat oleh SPRM kerana dakwaan rasuah yang dikaitkan dengan beliau. Menurut beberapa sumber, satu pasukan dihantar ke pejabat Perdana Menteri hari ini untuk mencari dan merampas dokumen yang dipercayai dapat membantu siasatan yang memfokuskan projek-projek tertentu ketika Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri. Seorang sumber berjawatan tinggi mendakwa, terdapat dakwaan rasuah dalam kontrak berkaitan kegiatan promosi konsep keluarga Malaysia yang diperkenalkan Ismail Sabri pada Ogos 2021. Saudara-saudara sekalian, yang paling mengejutkan kita ialah apabila laporan ini menulis satu pasukan dihantar ke pejabat Perdana Menteri hari ini. Makna kata SPRM datang ke pejabat Perdana Menteri yang kini sedang diduduki oleh Anwar Ibrahim. SPRM pergi pula mendatangi pejabat itu untuk mencari dan merampas dokumen yang dipercayai dapat membantu siasatan. Inilah ketelusan SPRM yang amat kita banggakan pada waktu ini. Tidak peduli di mana mereka akan perlu datang, mereka akan datang dan membuat rampasan jika perlu. Saudara-saudara sekalian, menurut laporan ini, rampasan dokumen itu dipercayai dapat membantu siasatan yang memfokuskan projek-projek tertentu ketika Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Seorang sumber berjawatan tinggi mendakwa, terdapat dakwaan rasuah dalam kegiatan berkaitan kegiatan promosi konsep keluarga Malaysia yang diperkenalkan Ismail Sabri Yaakob pada Ogos 2021. Salah seorang yang disiasat adalah bekas Perdana Menteri era keluarga Malaysia, Ismail Sabri, kata sumber itu yang ada pengetahuan berkenaan kes itu. Siasatan berkaitan dakwaan rasuah dalam penganugerahan kontrak untuk papan iklan keluarga Malaysia dan bahan kempen yang lain, katanya lagi. Pasukan penyiasat masih dalam proses mengenal pasti jumlah sebenar yang terlibat. Namun sumber mendakwa kontrak tersebut dipercayai bernilai lebih 300 juta ringgit. Malaysia kini telah menghubungi Ismail Sabri untuk mendapatkan respon berkenaan perkara ini. Selain ahli Parlimen Berak, beberapa bekas pegawainya turut disiasat, termasuk seorang pembantu Ismail yang dilantik secara politik ke jawatan kanan di pejabat Perdana Menteri pada masa itu. SPRM dijangka memanggil Ismail Sabri Yaakob dan beberapa bekas pegawainya tidak lama lagi. Kami rancang untuk panggil mereka secepat mungkin untuk merakam keterangan. Dia, Ismail Sabri, sedang menunaikan umrah, jadi akan dipanggil selepas pulang ke Malaysia, kata seorang sumber. Siasatan dibuat di bawah akta SPRM 2009. Ketika dihubungi, Ketua Pesuruhjaya Azam Baki, SPRM Azam Baki mengesahkan Suruhanjaya itu sedang menyiasat seorang bekas Perdana Menteri dan beberapa bekas pegawai atas dakwaan rasuah, namun enggan mengulasnya dengan lebih lanjut. Semalam, laporan utusan Malaysia menyatakan SPRM dijangka memanggil seorang bekas pemimpin tinggi kerajaan dan seorang bekas setiausaha sulit untuk soal siasat pada minggu depan. Sumber yang dipetik laporan itu mendakwa dua individu itu disiasat atas dakwaan menyelewengkan jutaan ringgit dana kerajaan. Saudara-saudara sekalian, beberapa komen daripada netizen. Mujahid kata, bilalah akan berhenti perbuatan rasuah di kalangan ahli-ahli politik agaknya. Singapura boleh maju tanpa apa-apa hasil tanaman atau galian, kata Mujahid. Bilalah akan berhenti perbuatan rasuah di kalangan ahli politik agaknya.
Kata Wan Khalid, semua menteri dan pegawai ahli politik, jadi ahli politik sebab nak buat duit dan jadi jutawan, bukan nak bantu rakyat semata-mata, kata beliau. Betulkah apa yang dikatakan oleh Wan Khalid ini? Kata beliau lagi, hanya Datuk Seri Anwar Ibrahim sahaja yang terbaik. Terus berusaha Datuk Seri Anwar Ibrahim, ucapan sabas, kata beliau. Jadi atok mesti kena juga. Mereka semua pasti perlu disiasat juga, kata beliau. Falcon kata kebanyakan ahli politik Malaysia ni banyak yang terkait dengan rasuah. Kata beliau, lebih baiklah semua orang disiasat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya berita paling kita tunggu-tunggu akhirnya disampaikan. Kalau selama ini ada orang yang cuba mengaitkan Ismail Sabri Yaakob dengan tindakan langkah Dubai, akhirnya Ismail Sabri Yaakob tampil memberikan kenyataan dan juga akhirnya buka cerita, buka mulut. Sebenarnya kata Ismail Sabri Yaakob, dia tiada kaitan dengan langkah Dubai. Bahkan ini adalah fitnah yang mengaitkan saya, kata beliau. Jadi nampaknya Ismail Sabri Yaakob benar-benar tidak seperti yang saya katakan sebelum ini. Beliau tidak terlibat dengan langkah Dubai. Ini cuma sebuah cerita biasa yang menjadi fitnah, dan orang yang menyebarkan perkara tersebut dengan sendirinya dapat dosa free kerana memfitnah Ismail Sabri Yaakob. Bekas naib Presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob menafikan dirinya terlibat atau mengetahui tentang gerakan untuk menjatuhkan kerajaan atau langkah Dubai yang dikatakan didalangi pemimpin parti pembangkang termasuk wakil tertentu kerajaan. Ismail juga yang bekas Perdana Menteri mendakwa cubaan mengaitkan dirinya dengan gerakan tersebut merupakan satu fitnah. Kata Ismail Sabri Yaakob, saya tidak tahu menahu ada atau tidak langkah Dubai tersebut, kerana saya tidak terlibat dan tidak ke Dubai, kata Ismail Sabri Yaakob. Saya sebenarnya berada di Mekah dan di Madinah bersama keluarga menunaikan umrah, katanya ketika dihubungi Malaysia kini. Jadi saudara-saudara, rupa-rupanya semasa war-war langkah Dubai kononnya berlaku, Ismail Sabri Yaakob tidak berada di Dubai. Sebaliknya, Ismail Sabri Yaakob telah pun menjelaskan beliau sebenarnya berada di Mekah dan di Madinah, dan beliau bukan bersama dengan ahli politik. Jauh sekali bersama dengan geng-geng pengkhianat. Jauh sekali bersama dengan geng-geng nak tebuk atap. Jauh sekali dengan langkah Dubai. Kerana Ismail Sabri Yaakob bersama dengan keluarga beliau untuk menunaikan umrah. Bayangkan betapa besarnya fitnah orang tersebut. Ismail Sabri Yaakob nak pergi umrah, menenangkan jiwa, mencari ida ilahi. Ada pula orang yang mengambil kesempatan memfitnah beliau. Kononnya mau jatuhkan kerajaan. Bukankah itu satu perbuatan yang sangat khianat? Saudara-saudara sekalian, jelas Ismail Sabri Yaakob lagi, dia terus pulang ke tanah air selepas mengerjakan ibadah umrah dan menyoal kesahihan dakwaan tersebut. Dari Mekah, kata Ismail Sabri Yaakob, saya terus balik ke Kuala Lumpur pada 31 hari bulan, lebih kurang jam 1 pagi. Jadi bagaimana saya terlibat dengan perjumpaan di Dubai jika saya tidak berada di Dubai? Ia dakwaan terlibat fitnah sama sekali, ujar beliau lagi. Kemarin, Timbalan Ketua Pengarah Komunikasi Komuniti Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM Ismail Yusuf mendakwa wujud satu gerakan yang sedang dirancang bagi menjatuhkan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim yang didalangi pemimpin parti pembangkang bersama wakil kerajaan. Dia berkata rancangan yang digelar sebagai langkah Dubai timbul sewaktu percutian pemimpin PN
termasuk dari pihak kerajaan di ibu kota Emirat Arab Bersatu UAE baru-baru ini. Pertemuan itu diadakan untuk memberikan tugas khusus kepada pegawai yang bertanggung jawab bagi mengenal pasti ahli-ahli parlimen yang berpotensi mengalih sokongan mereka kepada pembangkang dengan menerima sogokan. Walau bagaimanapun, semalam pegawai khas ahli parlimen Berah, Afifi Aris dipetik Sinarian berkata, Ismail Sabri telah selamat menunaikan ibadah umrah dan menaiki penerbangan terus ke Kuala Lumpur tanpa singgah ke Dubai. Kata Afif, ia sekaligus menangkis dakwaan setengah pihak bahwa Ismail Sabri terlibat dalam langkah Dubai. Melalui perkongsian di Facebook, paparan foto dan video menunjukkan Ismail bertemu dan bersalaman dengan timbalan Perdana Menteri yang juga Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Untuk rekod, awal tahun ini Ismail mendakwa menjadi mangsa serangan fitnah oleh pihak yang dilabelnya tidak mengenal dosa apabila dikaitkan pula dengan kabar angin mengenai langkah London. Dia menjawab dakwaan mengenai pertemuan rahsia beberapa pemimpin politik termasuk UMNO di London yang didakwa mengatur gerakan bagi membuat penjajaran semula politik negara. Isu yang paling hangat pada petang ini melibatkan bekas Perdana Menteri dan juga setiausaha sulitnya yang akan dipanggil SPRM. Wah, ini paling panas dan ini paling hangat. Siapa sebenarnya bekas Perdana Menteri ini dan Ketua Setiausaha Sulit ini? Dan yang lebih menghairankan kita, apa isu dan apa kes? Anda mungkin boleh teka siapa bekas Perdana Menteri tersebut dan Setiausaha Sulit yang akan dipanggil SPRM ini, dan pastinya Anda pun boleh meneka apa kesnya. Dilaporkan daripada Harapan Daily, menulis seorang bekas Perdana Menteri dan Ketua Setiausaha Sulit dipercayai akan dipanggil SPRM pada minggu ini. Dan kita nak tahu cepatlah siapa sebenarnya bekas Perdana Menteri dan Ketua Setiausaha Sulit SPRM yang mahu dipanggil SPRM ini. Dan kita pastinya ingin ketahui apa cerita selanjutnya. Siasatan tersebut bagi membantu siasatan berhubung penyelewengan dana kerajaan bernilai jutaan ringgit. Nah, inilah yang betul-betul kita mahukan, yaitu sesiapa sahaja yang bertanggung jawab menyeleweng dana kerajaan harus dibawa ke muka pengadilan. Ini supaya keadilan dapat ditegakkan dan uang rakyat, dana rakyat tidak digunakan secara sambelewa. Laporan utusan Malaysia memetik sumber sebagai berkata bekas pemimpin tertinggi kerajaan yang sedang disiasat SPRM itu disyaki memiliki aset perniagaan daripada hasil yang meragukan. Saudara-saudara sekalian, apa yang kita harapkan dalam beberapa waktu terdekat ini ialah mana-mana perkara yang meragukan khususnya perbelanjaan kewangan kerajaan dapat diselesaikan dengan segera. Dan kita ucapkan tahniah kepada SPRM, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, yaitu SPRM sekarang lebih berani, tidak memilih bulu dan bekerja tanpa melihat siapa orang yang disiasat tersebut. Inilah yang kita mau, tanpa ada mengira darjat, tanpa ada perbezaan siapa yang didapati mempunyai kes harus disiasat, dan kalau terbukti tidak bersalah, itulah yang kita kehendaki terlepas, dapat membersihkan nama sebersih-bersihnya tanpa perlu menghadapi lagi konspirasi ataupun tanggapan-tanggapan yang mungkin boleh mencemarkan nama baik mereka. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi, bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazil Unity Channel. Langkah Dubai, GPS tak ada masa nak layan drama politik. Itu kata ahli MTPBB. Berita sepenuhnya, ketika desas-desus mengatakan pembangkang sedang mengatur langkah menjatuhkan kerajaan pusat, gabungan Parti Sarawak GPS mempertegas
sokongannya kepada kepimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, jelas ahli Majlis Tertinggi Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu Fazruddin Abdul Rahman. Rampasan kuasa politik seperti yang dikatakan langkah Dubai yang bakal menjerumuskan negara ke dalam krisis yang lebih mendalam, katanya pada satu kenyataan. Jelasnya lagi, Sarawak memerlukan kerajaan persekutuan stabil yang akan memacu pemulihan ekonomi negara demi kepentingan rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof turut menyuarakan sentimen yang sama bahawa keutamaan GPS adalah untuk mempunyai pentadbiran yang stabil. Saya mesti mengulangi bahawa seperti yang dikatakan oleh Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, GPS akan terus menyokong kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim hingga pilihan raya umum akan datang, katanya lagi. Menurutnya, GPS tidak mempunyai masa untuk melayan drama politik yang akan menjejaskan kestabilan pentadbiran dan membatalkan usaha untuk mengembalikan ekonomi ke landasan yang betul. Dia mengulas gesaan Presiden Parti Bumi Kenyalang PBK Vun Lee Shan supaya GPS merebut peluang daripada langkah Dubai yang didakwa itu. Fazruddin berkata kenyataan Vun hanya menjadi pembakar api dengan motif asas untuk mengganggu kestabilan politik negara. Sejak dahulu lagi, PBK dan Vun sentiasa berusaha untuk memacu semangat rakyat Sarawak dan tidak pernah ikhlas memperjuangkan Sarawak. Parti itu hanya berusaha untuk melayani diri mereka sendiri untuk tujuan politik. Saya menyarankan agar beliau membuka mata dan mengakui kejayaan dan pencapaian yang telah dicapai oleh kerajaan GPS dan Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, katanya. Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Masyarakat JKOM Ismail Yusof sebelum ini mendakwa terdapat gerakan untuk menjatuhkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan kerajaan Malaysia. Rancangan itu dilaporkan untuk mendapatkan lebih ramai penyokong kerajaan untuk berpaling tadah dan menggulingkan Perdana Menteri. Bagaimanapun, beberapa pemimpin PN menafikan wujud komplot sedemikian, menyebutnya sebagai taktik mengalihkan perhatian oleh kerajaan. Timbalan Menteri Kerja Raya Ahmad Maslan juga meragui ahli Parlimen BN akan berpaling tadah, memetik perjanjian yang mengenakan denda besar 100 juta ringgit jika mereka melanggar kontrak. Selanjutnya, dia mendakwa walaupun BN dan 30 ahli parlimennya berpaling tadah atau berpindah secara en blok, Anwar Ibrahim masih mempunyai cukup ahli parlimen untuk membentuk kerajaan. Anwar sebelum ini berkata ahli parlimen kerajaan Sabah dan Sarawak juga telah memberi jaminan bahawa mereka tidak akan mengambil bahagian dalam sebarang langkah pembangkang. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ismail Sabri tak terlibat langkah Dubai. Berita sepenuhnya. Ahli Parlimen Beras Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob selamat menunaikan ibadah umrah dan terus menaiki penerbangan pulang ke Kuala Lumpur tanpa singgah di Dubai. Pegawai khasnya Afifi Aris berkata, ia sekaligus menangkis dakwaan setengah pihak bahawa bekas Perdana Menteri itu terlibat dalam langkah Dubai bagi menukar kerajaan. Alhamdulillah, perjalanan ibadah umrah yang sangat mendamaikan. Pertamanya ingin saya maklumkan kesihatan Perdana Menteri yang ke-9 dan keluarga sihat sepanjang mengerjakan ibadah umrah. Keduanya, diri saya menjadi saksi. Kami semua tinggalkan seketika perihal politik negara dengan tumpuan mencari keredahan ilahi dengan menunaikan ibadah wajib dan sunat untuk meraih pahala berganda, katanya dalam perkongsian di Facebook pada Ahad. Tambah Afifi, Masjidil Nabawi di Madinah juga menjadi saksi dua sahabat akrab dipertemukan apabila timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Ismail Sabri berjemaah dalam saf yang sama dijarakkan dengan 6 jemaah sahaja. Malah katanya, usai solat zuhur, Ismail Sabri terus bangun ke arah Presiden UMNO itu untuk bersalaman dan bertanya kabar.
Saya kira janganlah lihatkan atau libatkan cerita karut mengenai bos saya dengan pelbagai teori dongeng. Sepanjang beliau tidak menjadi Perdana Menteri, saya lihat aktiviti Datuk Seri sendiri sudah sibuk dengan pelbagai program, termasuk riadah di hujung minggu, kata beliau. Kepada yang berada di kerajaan, jalankan tanggungjawab dengan keyakinan bahawa mandat kerajaan kukuh. Apa yang kalian janji, cuba laksanakan agar kerajaan perpaduan ini boleh diterima rakyat, jelas beliau. Afifi turut menitipkan nasihat kepada yang masih berhasrat untuk menumbangkan kerajaan sedia ada. Kepada mereka yang bercita-cita mahu kembali ke Putrajaya, rezeki dalam politik tidak pernah salah alamat, tetapi jangan memijak dan membunuh saudara kita demi cita-cita politik kalian. Atur dengan tertib, bukan asik bercerita esok tumbang. Kalian pembangkang kerajaan dengan pelbagai agensi ini, mestilah ada strategi juga. Jadinya tempur besar kita pada PRU 16, pilihan raya ke-16, umum ke-16, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tahniah SPRM buat tindakan gempar jaga harta negara, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kerana telah berjaya membuat tindakan yang menggemparkan dalam menjaga harta negara. Dalam ucapan sempena Tahun Baharu 2024 malam tadi, Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata tindakan ini adalah satu tindakan yang menggemparkan. Kita mula melihat langkah yang menggemparkan, termasuk bertindak kepada penguasa yang maha kaya di negara kita yang diketahui umum menggondol harta negara. Tahniah kepada pihak SPRM, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam ucapan itu. Beliau dipercayai merujuk kepada tindakan SPRM yang menyiasat bekas Menteri Kewangan dan menyita bangunan 60 tingkat Menara Ilham milik beliau selepas siasatan bermula sejak Februari 2023 lalu. Dalam ucapan itu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga mengucapkan tahniah kepada pasukan polis yang berjaya menyekat kegiatan dadah yang terbesar di Sabah. Pihak PDRM pula telah dapat mencekap kegiatan dadah terbesar di Sabah yang diketahui tidak ada kaitan berkesan sebelum ini. Tidak ada tindakan berkesan sebelum ini, kata beliau dalam ucapan itu. Beliau juga memuji lembaga hasil dalam negeri LHDN yang dapat menjalan tugas lebih berkesan dan juga custom yang membuah hasil yang lebih baik untuk negara. Begitu juga usaha pihak Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI serta Kementerian Luar yang berjaya membawa masuk pelaburan yang besar untuk negara sehingga mencecah 350 bilion ringgit tahun lalu, kata beliau. Saya menggesa pasukan jemaah menteri, penjawat awam, sektor swasta dan kerajaan, jadikan negara kita hebat dan gagah, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dalam ucapan itu, Perdana Menteri Anwar turut menegaskan kerajaan beliau akan memberikan tumpuan utama kepada pertumbuhan ekonomi dan mengekang kos sara hidup pada tahun 2024 ini agar memberikan kesejahteraan kepada negara dan rakyat. Walaupun pertumbuhan negara kekal 4% dan inflasi di bawah 2%, beliau mahu ia bukan sekadar angka sahaja, tetapi rakyat keseluruhannya perlu merasainya dengan jelas, kata Anwar Ibrahim. Yang paling menggembirakan kita ialah apabila Anwar Ibrahim kata, tahniah SPRM buat tindakan gempar jaga harta negara, kata Perdana Menteri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu hangat malam ini, bekas Perdana Menteri Ketua Setiausaha Sulit dipanggil SPRM minggu ini.
Dipetik daripada Harapan Daily, seorang bekas Perdana Menteri dan Ketua Setiausaha Sulit dipercayai akan dipanggil Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM minggu ini. Siasatan tersebut bagi membantu siasatan berhubung penyelewengan dana kerajaan bernilai jutaan ringgit. Lapor utusan Malaysia memetik sumber bekas pemimpin tertinggi kerajaan yang sedang disiasat SPRM itu disyaki memiliki aset perniagaan daripada hasil meragukan. Saudara-saudara sekalian, kita tidak dapat meneka siapakah bekas Perdana Menteri dan Ketua Setiausaha Sulit yang bakal dipanggil SPRM pada minggu ini. Namun demikian, ada banyak isu yang sedang berlengkar di ruang media sosial berkaitan dengan dua buah kerajaan terdahulu. Namun demikian, kita pun masih cuba meramalkan siapakah bekas Perdana Menteri yang bakal dipanggil oleh SPRM ini, dan menurut laporan ini dilaporkan pemimpin tertinggi kerajaan itu yang sedang disiasat SPRM itu disyaki memiliki aset perniagaan daripada hasil meragukan. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda siapakah bekas Perdana Menteri yang mungkin akan dipanggil oleh SPRM ini, dan siapa pula Ketua Setiausaha Sulit yang dipanggil SPRM pada minggu ini. Sekian dulu, Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysia, kita jumpa lagi. Bye-bye.